Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Khabar baik. Okey. Di sini yang saya nampak dalam di sini ada Christabel, Ariana, Akila, Irfan, Enna Hanani, si Muhaimin ya. Apa tu Hazim. Muhaimin kan? Betul kan? Syarif ni. Betul, Ustaz. Okey, bagus. Okey. InsyaAllah pada petang ini, okey, selamat petang semua ya. Pada petang ni insyaAllah kita akan, saya akan sama kita, okey, Najmi baru masuk. Kita akan bersama dalam sesi sejarah. Pelajar tajuk sejarah. Kita sebenarnya dah masuk hampir tajuk akhir dah ni ya. Tajuk sejarah kita ni. Iaitu kenali tokoh terbilang zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, zaman Kesultanan Melayu. Jadi kita akan tengok beberapa perkara di sini nanti. Mudah-mudahan kamu semua faham. Sebenarnya dia ada rentetan daripada pelajaran-pelajaran pada sebelum ini. Pelajaran pada sebelum ini. Kita dah belajar dalam bab yang ini, iaitu tentang apa dia peranan sultan, apa dia sultan, siapa dia sultan, siapa dia pembesar, siapa dia rakyat dan siapa dia hamba. Okey, ini sejarah yang kita kena tahu bahawa dalam sebelum kewujudan negara kita Malaysia ni, tanah Melayu ini, kita perlu mengetahui tentang adanya satu kerajaan yang mula berada di tanah Melayu, iaitu ketika mana yang dipanggil Kesultanan Melayu Melaka. Dalam pada masa sama ada juga kerajaan-kerajaan lain yang berada di sekitar. Ada kerajaan Majapahit. Kita dah belajar dahulu ni, sebelum ni, berdasarkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitar Nusantara. Okey. So ini hari ini kita akan tengok tentang pelajaran yang seterusnya. Saya nak maklum dalam bab sejarah ni, pertamanya kamu kena tanamkan minat untuk belajar sejarah. Tapi mahu tak mahu, sejarah ini kamu kena banyak juga membaca, memberi rujukan daripada buku-buku lain dan sebagainya. So hakikatnya seronok belajar sejarah kerana kita akan dapat tahu apa asal usul sesuatu perkara yang berlaku. Dan ianya sebenarnya memberikan kita rasa seronok. Bila kita berada dalam satu-satu situasi bahawa aku dah tahu dah ni, sebab aku pun dah baca dah sejarah ni dan sebagainya. Sebab Kampar juga adalah satu tempat yang juga dipanggil tempat sejarah, tempat sejarah. Okey, semua masing-masing kalau kita tengok, kita rujuk pada buku teks, muka surat 100, muka surat 100. Untuk permulaan ini, okey, untuk permulaan ni, kalau kita tengok pada muka surat 100, masih lagi dia menerangkan tentang apakah dia tokoh terbilang dan ciri-ciri tokoh terbilang. Okey, sebelum kita masuk pada tajuk yang sepatutnya pada hari ini, kita tengok pada muka surat 108. 108. 108 di sini ceritakan tentang tokoh terbilang. Tokoh terbilang. Tokoh ni apa? Kita dah belajar dulu apa maksud tokoh. Tokoh ni adalah seseorang yang terkenal, yang berjasa, malah ianya ada mempunyai pengaruh dengan orang lain dan sebagainya. So maka kita tengok ni, tokoh terbilang merupakan individu yang dihormati dan disanjungi oleh masyarakat. Sampai sekarang kita ada tokoh. Kalau yang paling dekat dengan kita ialah iaitu ketua kampung,
Ataupun kalau di dalam bandar dia ada datuk bandar dan sebagainya. Dalam negeri adanya menteri besar, dalam negara adanya perdana menteri. Tapi kita belum ada lagi perdana menteri pula hari ni kan. Belum dilantik lagi kan. Sedang dipilih lagi. Tak apalah, itu biarlah mereka buat kerja mereka. Agung buat kerja agung, ahli parlimen buat kerja ahli parlimen, perdana menteri buat kerja perdana menteri yang sedang dilantik. Mudah-mudahan baik-baik. Kita doa biarlah pemimpin yang akan menjadi perdana menteri ke apa ke, biarlah di kalangan orang yang baik-baik, orang yang dipanggil orang yang clean, dia tidak ada apa-apa sebarang kes dan sebagainya. Okey, tengok ciri-ciri tokoh terbilang. Tengok muka surat 108 tu, ciri-ciri tokoh terbilang. Saya nak Hazim tu buat baca, Hazim. Ciri-ciri tokoh terbilang, Hazim. Daripada tangan dia berjalan-jalan je tu. Kan boleh cuba baca. Buka mic, baca. Apa dia? Ciri-ciri tokoh terbilang. Yang pertama. Buka mic, Lim. Buka mic, buka mic. Okey, Muhaimin nak baca ke? Hazim. Okey, Hazim baca, Hazim. Tokoh terbilang mainkan peranan penting dalam kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Ni yang ni ciri muka surat 108. Ciri-ciri tokoh terbilang tu. Ada gigih, ada apa tu? Oh, gigih. Peraiswan gigih memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey. Okey, yang kedua. Baca terus, yang kedua. Mempertahankan kedudukan negara. Okey. Tun Perak mempertahankan Kesultanan Melayu Melaka daripada ancaman luar. Bagus. Perobat untuk negara. Hang Tuah mempertahankan perairan Melaka daripada serangan musuh. Bagus, terima kasih Hazim. Okey, di sini Okey, di sini tengok muka surat 108 di sini. Adanya sultan dalam kerajaan awal Melayu, adanya nama yang dipanggil Kerajaan Melayu Melaka. Siapa yang menjadi sultan pada ketika itu? Ketua pemimpin pada ketika itu? Dia dipanggil Paramiswara. Paramiswara. Nanti kita akan tengok nanti. Okey, Paramiswara. Okey, kalau kita tengok ni ada pakai baju kuning, ini dipanggil sultan. Kalaulah warna kelabu ini ialah Datuk Bendahara. Datuk Bendahara ni macam Perdana Menteri lah. Bendahara. Iaitu yang terkenalnya ialah namanya Tun Perak. Tun Perak. Okey. Selepas itu yang warna hijau ini ialah yang dipanggil Laksmana. Dan kita kena tahu adanya sejarah Laksmana Hang Tuah. Okey, Laksmana Hang Tuah. Okey, kalau kita lihat, tengok muka surat 109. 109. Iaitu tentang tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah Paramiswara. Paramiswara. Nama dia Paramiswara. Kalau sejarah dia sebenarnya Paramiswara ini dia datang daripada tanah Jawa, Sumatera tu. Okey. Dia naik kapal, dia menyeberang dan sampainya singgah ke sebuah tempat, akhirnya dinamakan tempat itu ialah Melaka. Melaka. Paramiswara. Okey. Sultan Muzaffar Shah. Ini nama sultan. Sultan Mansuh Shah. Sultan dan Sultan Alauddin Riwayat Shah. Selain itu, Bendahara Tun Perak dan Laksmana Hang Tuah juga merupakan tokoh terbilang pada ketika itu. Pada ketika itu. Okey, kalau kita lihat
Kita tengok pecahan dia, apakah sumbangan-sumbangan dia. Okey, para miswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Para miswara mengasaskan Kesultanan Melayu Melaka. Memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Kita dah belajar dalam sebelum ini. Antara lain, tempat Melaka ini sangat strategiknya kerana apa? Dia adalah terletak di kawasan yang dipanggil Selat Melaka. Laluan pedagang-pedagang yang naik kapal, laluan mereka yang menghubungkan antara negara barat dengan negara timur. Maka dia masuk laluan Selat Melaka ini untuk elak daripada angin dan sebagainya. Maka dia berehat ataupun nama singgah tempatnya Melaka. So Melaka kalau kita tengok dalam peta pun Melaka duduk di dalam kawasan yang sangat dekat dengan laut. Yang sangat strategik. Okey. So di situlah maka para miswara ini memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan. Okey. Maka adanya sultan. Apa peranan sultan? Okey, sultan Muzaffar Shah ialah mengukuhkan empire Melaka. Mengukuhkan empire. Empire ni apa? Kekuatan negara Melaka, negeri Melaka itu sendiri. Melaksanakan sistem perundangan yang sangat tersusun. Okey, ini sultan yang dipanggil Sultan Muzaffar Shah. Manakala Sultan Mansur Shah, setelah mangkatnya Sultan Muzaffar Shah, maka diangkat sebagai diangkat pula Sultan Mansur Shah. Bila Sultan Mansur Shah ini ialah sultan ia meluaskan lagi empire Melaka, menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam dan pusat pendidikan. Okey, Najmi, sila baca apa peranan atau sumbangan Sultan Alauddin Riwayat Shah. Najmi, silakan Najmi. Buka mic baca, tak apa. Okey. Najmi baca lagi. Sultan Alauddin Riwayat Shah mengambil berat tentang keamanan dan keselamatan dalam negeri. Bagus. Menjaga kebajikan rakyat. Bagus. Itu peranan sultan. Sultan ni banyak dia, lepas satu sultan masing-masing memberi sumbangan yang terbaik untuk Melaka. Yang akhirnya Melaka ini nanti kita akan jumpa Melaka ni akan menjadi di bawah sebatas satu laungan dipanggil Tanah Melayu. Namun begitu Melaka lebih awal kuasa kerajaan Melaka itu lebih awal nampak tersusunnya. Okey, Bendahara Tun Perak. Apakah sumbangan Bendahara Tun Perak? Siapa nak baca? Muhaimin boleh? Buka je mic. Boleh, Ustaz. Okey, silakan Muhaimin. Bendahara Tun Perak menguruskan pentadbiran secara sistematik, menunjukkan kesetiaan tinggi terhadap pemerintah. Okey, bagus. Terima kasih Muhaimin. Okey, Bendahara Tun Perak ialah peranan dia kalau sekarang ini sebenarnya semacam Perdana Menteri lah. Bendahara itu macam Perdana Menteri lah. Dia yang akan mengurus takbir kerajaan secara sistematik. Okey, seterusnya menunjukkan kesetiaan yang tinggi terhadap pemerintah. Pemerintah dia, bendahara siapa? Sultan. Siapa yang lantik bendahara? Siapa boleh jawab? Siapa yang melantik bendahara? Siapa yang lantik? Para miswara. Okey, siapa yang melantik? Okey, bagus. Siapa jawab tadi tu? Tak perasan tak saya? Saya. Okey, Muhaimin, bagus. Tun Perak ini diangkat menjadi bendahara adalah lantikan. Ingat lagi tak pelajaran minggu lepas? Lantikan bendahara Laksmana yang dipanggil pembesar ini adalah mereka di kalangan yang dilantik oleh sultan. Para miswara asalnya dia bukan agama Islam. Tapi bila
ada riwayat mengatakan, ada yang ceritakan bahawa Parlimen Suara akhirnya memeluk agama Islam, maka ditukarkan namanya, ditukarkan ke namanya Sultan. Ada yang katakan Sultan Mansur Muzaffar Shah ini ataupun dan selainnya. Tak apa, nanti kita akan rujuk lain dan sebagainya. Okey, bermaksud yang melantik pembesar-pembesar adalah di kalangan adalah terdiri daripada sultan yang melantiknya, sultan yang melantiknya, pembesar dan sebagainya. Okey, itu tugas bendahara, iaitu kalau kita lihat sekarang sama dengan Perdana Menteri. Kalau sultan sama dengan yang di-Pertuan Agong, yang di-Pertuan Agong, YDPA, YDPA sekarang ini panggil YDPA, yang di-Pertuan Agong. Okey. So yang di Pertuan Agong ni apa dia punya kuasa dia? Beliau ini boleh melantik ataupun mengesahkan atau mengesyorkan untuk sesiapa sahaja menjadi Perdana Menteri atau pembesar. Dan benda ini berlaku sekarang. Sekarang ni sedang bagaimana pemimpin atau Perdana Menteri Malaysia akan dilantik berdasarkan persetujuan yang di Pertuan Agong. Okey, sultan lah. Okey, kalau di negeri dipanggil sultan. Kalau di negeri, kalau di bendahara itu ialah menteri besar. Menteri besar. Okey. Apa sumbangan Laksmana? Apa sumbangan Laksmana? Dan yang paling terkenal sekali dipanggil Laksmana Hang Tuah. Ariana, cuba baca Ariana. Apa dia sumbangan Laksmana? Okey, baca Ariana. Ada buku tak? Ariana. Dah tutup pula kamera. Okey, Akilah lah baca Akilah. Kuat sikit, tak dengar. Tak masuk. Laksmana Hang Tuah memastikan keselamatan perairan Melaka, menjadi utusan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, sebelum Akilah tutup sound. Okey, saya nak tanya Akilah, kalau waktu sekarang ni Laksmana ni sumpama siapa? Laksmana ni sumpama siapa? Kalau sultan ni Agong. Kalau dalam Perak, Sultan Perak lah. Kalau bendahara tu, kalau dalam negara Malaysia, bendahara tu Perdana Menteri. Tapi kalau dalam negeri Perak, bendahara tu ialah Menteri Besar. Laksmana ni siapa? Kalau siapa boleh jawab? Laksmana apa? Akilah boleh faham? Laksmana ni siapa kalau zaman sekarang ni? Tugas dia, tanggungjawab dia memastikan keselamatan perairan Melaka, menjadikan utusan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Apa tu? Siapa dia agak-agak kalau zaman sekarang ni? Tak tahu dia? Siapa tahu? Siapa tahu angkat tangan? Boleh bagi hadiah ni. Okey, Laksmana Hang Tuah. Hang Tuah ni nama orang, nama Hang Tuah itulah. Okey, Laksmana itu ialah nama jawatan dia. Yang sekarang ini kalau dalam negara kita Malaysia, Laksmana ini adalah tugas-tugas yang dipikul oleh Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Negara, Menteri Pertahanan lah. Dan juga menteri yang dipanggil Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri. Ada dua. Dipecahkan kepada dua. Menteri Pertahanan, dia berkuasa terhadap seluruh tentera-tentera dalam negara Malaysia. Kalau dahulu Laksmana lah, dia yang berkuasa kepada tentera-tentera Melaka pada ketika itu. Manakala Menteri Dalam Negeri, dia berkuasa di bawah dia semua anggota-anggota polis. Anggota polis yang menguat kuasa. Polis, bomber, apa lagi? Rela dan sebagainya. Semua bawah dipanggil Menteri Dalam Negeri. Yang dahulunya
hanya ada satu saja, Laksmana. Laksmana. So kalau dulu Hang Tuah itu, Laksmana Hang Tuah tu, dia berkuasa boleh memimpin askar dia dan juga dia boleh memimpin polis-polis dan sebagainya. Okey, itu adalah peranan dan sumbangan tokoh-tokoh pembesar. Tokoh terbilang memberi sumbangan yang besar pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kegigihan tokoh terbilang menjadikan Melaka sebuah empire yang kuat dan terkenal di alam Melayu pada ketika itu. Okey, ini adalah peranan-peranan ataupun yang dipanggil pengasas-pengasas kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Kita tengok muka surat seterusnya. Okey. Di sini ada dia cerita tentang peranan tokoh terbilang. Ini pun telah kamu memahaminya tentang beberapa perkara pada tajuk ini. Ya, iaitu mengetahui tentang apa dia peranan sultan, peranan bendahara, peranan Laksmana, yang telah pun kamu buat pun latihannya. Okey, kalau kita tengok sini sultan ada tugas dan tanggungjawab dia memerintah pemerintah tertinggi dalam kerajaan. Dibantu oleh bendahara iaitu Perdana Menteri dan Laksmana iaitu Menteri Pertahanan, dibantu oleh beberapa pembesar-pembesar utama yang lain. Ianya akan memastikan kerajaan jadi kuat. Kerajaan Melaka jadi kuat. Okey, ini kamu boleh baca sendiri tak apa nanti. Dan ini pun peranan sultan kamu pun kita dah terangkan beberapa perkara sebelum ini. Begitu juga dengan bendahara. Gambaran bendahara ni juga adalah antara orang yang hebat. Dia jadi Perdana Menteri, orang nombor 2 di bawah sultan. Di bawah sultan, di bawah agung. Kalau kita agung lah. Kalau dalam negara dipanggil agung. Kalau dalam negeri di bawah dipanggil sultan. Okey. So begitu juga Laksmana. Laksmana ni kalau kita tengok bincangkan sikit, peranan Laksmana. Laksmana mengetuai angkatan laut Melaka dalam melakukan serangan. Okey, dia mempertahankan daripada penjajahan musuh dan sebagainya. Jadi ini dipanggil Menteri Pertahanan. Dia orang yang bertanggungjawab mempertahankan negara kita dari diceroboh oleh musuh-musuh negara. Malaysia ni, tanah Melayu ini banyak musuh ya. Banyak musuh. Ada komunis, adanya penjajah dan sebagainya. Dan negara kita sebenarnya pernah dijajah. Negara Malaysia ni yang pada dahulu dipanggil tanah Melayu pernah dijajah. Maksudnya dijajah apa? Ada kuasa besar, kuasa lain yang jadi Perdana Menteri ataupun yang berkuasa dalam negara kita. Mereka lah yang berkuasa. Dia orang kutip cukai duit, kutip apa-apa hasil-hasil negara kita, dia bawa ke negara mereka. Antaranya untuk pengetahuan pada kamu semua, negara tanah Melayu kita ini pernah dijajah hampir 400 tahun. 400 tahun. Bermula pada tahun 1511 atau 1811. Macam itulah. Saya pun agak lupa. Okey. So, kita pernah dijajah. Kita pernah yang duduk di bawah itu. Kalau jumpa dengan tok-tok kita. Kalau ayah pun belum lah. Kalau peringkat ayah pun dia tak merasa lagi. Kalau peringkat tok-tok kita ni pernah lah. Mereka sebelum merdeka, mereka susah nak cari makan. Mereka hanya makan kayu, ubi kayu. Makan apa sahaja yang ada. Dia tak boleh macam sekarang ni. Boleh beli saja. Siap sekarang tambah lagi. Sekarang boleh buat online lagi. Tambah boleh buat online lagi. Okey. So, inilah yang kita kena syukuri. Kita kena syukur bahawa kita tak dijajah. Kalau dijajah macam, kalau kita tengok hari-hari kalau berita, tengok cerita di Palestin. Palestin itu sebuah negara. Tetapi datang golongan Yahudi, dia masuk dalam negara Palestin, dia buat rumah dia dan sebagainya. Macam kita ada rumah. Kita ada rumah. Tiba-tiba orang datang rumah kita, dia halau kita. Dia pula buat macam rumah dia. Itulah namanya penjajah. Penjajah.
Okey, so negara kita pernah dijajah sejak 1511. 1511, bukan 1811, 1511. 1511 tahun. Iaitu Masihi, 1511 Masihi. Sekarang 2021. 2021. Maka itu kita kena tengok. Jadi kita kena bersyukur. Bersyukur bila kita boleh merintah, yang merintahnya agung, sultan, Perdana Menterinya di kalangan kita, bangsa Malaysia, maksudnya negara Malaysia, anak orang yang lahir daripada negara Malaysia, bangsa Melayu, kerana majoriti di tanah Melayu ini ialah orang Melayu. Yang minoriti hanya ada Cina, India, orang asal dan sebagainya. Okey. So kita bersyukur. Apa pun bersyukur. Bila kita memerintah, kita bersyukurlah. Okey. Seterusnya kalau kita tengok, itu peranan Laksmana lah. Dia menjadi ketuanya. Ketua kepada Angkatan Turus Tentera. Dan sebagainya. Okey. Setakat ini saya nak tanya. Kalau ada apa-apa nak tanya. Siapa faham tentang siapa dia sultan, siapa dia pendahara, siapa dia Laksmana yang kita dah terangkan. Ada apa nak tanya? Boleh nak tanya. Ya. Maksudnya kerajaan Melayu Melaka adalah hasil daripada pemimpin atau pemerintah. Apa dia Krisabel? Anda nak tanya apa? Hujan tak sana ni? Dekat rumah saya ni hujan. Hujan. Hujan juga ya? Okey, tak apa. So, hari ini kita dah tahu tentang sumbangan-sumbangan sultan, sumbangan bendahara, sumbangan Laksmana. Apa dia? Kalau kita dah bawa synchronize dia, kalau zaman kita, kalau sultan tu ialah agung lah. Dalam negara kita yang besar. Lepas tu kalau bendahara itu Perdana Menteri. Kalau dalam negeri kita ialah Menteri Besar. Dan juga Laksmana ya, yang dipanggil Laksmana Hang Tuah, yang tersohor ataupun masyhur nama dia, dan dia ada siap cerita lagi, Hang Tuah. Okey, itu adalah perkara yang kamu kena tahu. Adanya sultan, ada pembesar, pembesar itu terkategorikan sebagai bendahara, Laksmana dan sebagainya. Okey. Itu untuk hari ini. Itu untuk hari ini. Okey, ada apa nak tanya? Saya buka kalau ada sebarang persoalan berkaitan tentang tajuk kita. Mengenali lebih dekat tokoh-tokoh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman Melayu Melaka. Okey. Mesti kena tahu sultan dan sebagainya. Cuma satu, zaman kita tidak ada dah hamba. Zaman kita tidak ada hamba. Kalau kita tengok hierarki ataupun tengok gambar piramid tu kan, gambar piramid tu. Atas sultan, bawah sultan ialah pembesar. Bawah pembesar ialah rakyat. Bawah rakyat adanya hamba. Okey, so zaman sekarang sultan ada, pembesar ada, kabinet lah. Pembesar tu ialah kabinet lah. Menteri-menteri dan sebagainya tu. Bawah menteri ialah rakyat. Bawah rakyat tidak ada apa lah. Maksudnya kita ni semua sama. Tidak ada yang dipanggil hamba. Tidak ada yang dipanggil hamba. Tidak ada yang dipanggil hamba. Jadi, so kita kena tahu itu peranan kita berkaitan tentang sesuatu. Sultan itu apa dia, pembesar itu apa dia, rakyat itu apa dia. Hamba, zaman Kesultanan Melayu Melaka ada hamba. Mereka ini adalah di kalangan mereka yang dikerah untuk bekerja sebagai buruh kepada mereka. Dan sebagainya. So kita sekarang dah tak ada dah hamba. Tambah-tambah ada kedatangan Islam, agama Islam juga memansuhkan hamba. Habis tidak masuk je Islam, agama Islam, maka hamba tidak ada. Sebab di antara kita semua sama. Semua sama, kita adalah rakyat biasa. Okey. Jelas ya? Jelas ke tak jelas? Faham ke tak faham? Jelas. Faham ke tak faham?
Faham. Okey. Alhamdulillah, Ustaz. Okey, bila dah faham, saya nak nanti kamu kena buat latihan pengukuhan kefahaman tersebut muka surat 76 dan 77. 76, 77, 78. 76, 77, 78 dalam buku aktiviti tu. Okey. Dan nanti tunjuk pada saya. Okey, itu adalah latihan terakhir saya mengajar sejarah. Selepas ini orang lain akan ambil mengajar sejarah kamu. Kamu kena baca balik. Kena dengar cakap dia dan baca balik ya, betul-betul. Janganlah maksudnya kamu kata tak tahulah apa dan sebagainya. Sejarah jangan kamu lupakan. Okey? Jangan kita lupa. Okey, ada apa nak tanya? Ada. Oh, laju je kata tak ada. Laju aja si Hazim kata tak ada. Okey. Akilah ada nak tanya Akilah? Akilah pun dah senyap je. Hari hujan sedap tidur. Ya, betul ke? Ya. Najmi? Mana Najmi? Ada apa nak tanya? Okay. Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, faham apa? Faham kita belajar, kita sembang-sembang pagi petang ni, faham tak? Faham, Ustaz. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Okey, mudah-mudahan kamu akan terus belajar dan terus belajar. Dan nanti satu masa nanti kita akan temu kembali dalam suasana yang mungkin berbeza. Masa tu kamu dah jadi orang-orang pegawai ke apa dan sebagainya. Tegur-tegur lah Ustaz. Tegur-tegur saya, insya-Allah. Kita akan ada rezeki, kita akan jumpa lagi. Okey, itu sahaja dari saya. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya saya telah melakukan kekasaran kepada kamu, pernah cubit kamu, pernah huatan kamu dalam sepanjang tempoh saya kenal dengan kamu. Dan juga tolong sampaikan salam saya, salam takzim saya kepada kawan-kawan kamu yang lain. Mudah-mudahan semua nanti akan jadi orang yang berguna, jadi orang pelajar yang berguna, manusia yang berguna dunia dan akhirat, jadi anak yang soleh, berbakti kepada ibu ayah dan sebagainya. Ya, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, jangan lupa buat kerja sekolah. Okey, boleh hantar pada saya, nanti saya akan respon balik. Banyak, Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Najmi. Terima kasih Akilah, saudara semara tu kan, sepupu. Hazim, terima kasih Hazim. Hazim rajin datang masa tasmik. Orang lain kurang tasmik. Tak apa, kalau nak tasmik bagi tahu saya je. Okey, Muhaimin, terima kasih Muhaimin. Kisabel. Sama-sama. Terima kasih Kisabel. Ariana, Hanani. Salam ke ayahmu Hanani. Senyap je. Hanani tak pernah tunjuk pun kerja sekolah dia pada saya. Okey, Irfan. Terima kasih Irfan. Salam dekat maknya, ayahnya dan sebagainya. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang semua. Bye-bye. Terima kasih, Ustaz. Buka semua kamera. Buka Terima kasih, semua kamera. Ustaz. Bye. Buka semua kamera sekejap. Saya nak tangkap gambar. Okey, buka semua kamera. Akilah tak buka lagi. Okey, sekejap. Mana yang ada lah. Akilah tak buka. Okey, Akilah. Kesabel, tadi dia buka sekejap je. Muhammad tak buka. Kita sabar. Kita tak ada Haikal, tak ada. Idham tak ada. Ramai kawan-kawan kita tak ada. Nanti kita salam banyak kali. Okey. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Saya tangkap kamu. Bye. Bye. Okey. Terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe channel saya Muallim Amir untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.